Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya bertajuk Bersih ingatkan Muhyiddin JLC bukan mesin ATM untuk bayar penyokong. Berita penuh. Kumpulan Reformasi Pilihan Raya Bersih mengingatkan pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin bahawa syarikat berkaitan kerajaan JLC bukan mesin ATM untuk membayar gaji penyokong setianya. Dalam satu kenyataan, Jawatan Kuasa Pemandu Bersih berkata, janji PN berkaitan lantikan politik dalam JLC sekiranya memenangi 6 pilihan raya negeri adalah bertentangan dengan takbir urus yang baik dan merupakan salah guna kuasa. JLC ialah syarikat yang wujud untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan awam dan bukan mesin ATM parti politik untuk meletakkan penyokong setiap parti dalam senerai gaji negeri. Dalam mengisytiharkan hasratnya secara terbuka, kami juga tertanya-tanya sama ada ia satu bentuk pembelian undi untuk mendapatkan sokongan kumpulan tertentu, katanya. Bersih berkata demikian mengulas janji Muhyiddin untuk melakukan pelantikan politik dalam JLC jika gabungan itu memenangi pilihan raya negeri akan datang. Awal minggu ini, Muhyiddin dilaporkan berkata PN bersedia membentuk kerajaan di semua 6 negeri jika memenangi pilihan raya dan telah memperuntukkan jawatan pentadbiran termasuk ketua JLC negeri. Menurutnya, PN yang bakal bertanding di semua 245 kerusi DUN mahu mengelak perebutan jawatan sekiranya memenangi pilihan raya. Mengenai kemungkinan tindak balas yang timbul akibat lantikan ahli politik ke JLC, Muhyiddin berkata kerajaan PH juga melakukan perkara yang sama. Bersih berkata, naungan politik seumpama itu telah menjadi sebahagian daripada budaya politik Malaysia dan setiap kerajaan termasuk kerajaan perpaduan sekarang juga melakukan hal sama. Bersih telah konsisten sebagai pemerhati dan kumpulan pendesak di semua pentadbiran yang berbeza sepanjang tahun bahawa ahli politik yang merupakan wakil rakyat tidak harus dilantik ke JLC kerana tanggungjawab utama mereka adalah kepada pengundi mereka dan menjadi penggubal undang-undang dan bukan sebagai pengarah syarikat. Bagi ahli politik yang bukan wakil rakyat pula, kita mesti menyediakan proses yang jelas dan ketat untuk memastikan ketulusan dan hanya individu berkelayakan yang sesuai dilantik kerana mereka diamanahkan dengan asid awam, tegasnya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Tak sokong PAS, musuh Islam. Pemimpin PAS kena jawab ini, PM. Berita penuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin mahupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Beliau berkata ini termasuk kenyataan bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah Sheikh Muhad Zainal Sri Muhad Ramli baru-baru ini yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Tok Guru Tan Sri Nik Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun. Ini mereka pemimpin atau Dewan Ulama PAS kena jawab, katanya. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Samagaga dekat Pramatang Pau hari ini. Sebelum ini, Sheikh Muhad Zainul mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah berselawat pada 24 Jun lepas. Namun beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenaan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam AS turun di Gunung Jerai, Kedah. Dua dakwaan Syahidina Uthman bin Affan sampai di Kedah, kita kata dakwah tapi mengizinkan kepalsuan. Betul ke tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Perdana Menteri.
Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Kemenangan Ahmad Amzad di Parlimen Kuala Terengganu dibatal. Berita penuh, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu di sini pada Selasa menerima petisyen yang difailkan calon BN bagi membatalkan kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril setelah mendapati wujud unsur rasuah ketika tempoh kempen pilihan raya bagi parlimen tersebut. Mahkamah turut memerintahkan responden membayar RM50,000 kepada pempetition selain membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan memfailkan permohonan rasmi pergantungan responden sebagai ahli parlimen. Terdahulu, UMNO Terengganu memfailkan petisyen pada 3 Januari lalu melalui calon BN Datuk Mohad Zubir Embong bagi membatalkan keputusan PRU 15 parlimen berkenaan di Mahkamah Tinggi di sini mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengurusi UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said berkata, petisyen itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November lalu. Tindakan itu didakwa dilakukan melalui program iPension, iBelia dan iSiswa yang diberikan beberapa hari sebelum PRU 15. Pada pilihan raya itu, Ahmad Amzad memperoleh majoriti 40,907 undi, menewaskan 3 pencabar lain termasuk Muhammad Zubir.